Penderaan kanak-kanak adalah satu bentuk pencabulan dan pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Penderaan kanak-kanak kebanyakannya dilakukan oleh ibu dan bapa mereka sendiri. Mengapa terdapat beberapa punca isu ini berlaku seperti masalah kewangan, masalah institusi keluarga dan kurangnya ilmu pengetahuan dalam menjaga anak-anak. Penderaan ini meninggalkan kesan dan trauma yang berkekalan dalam diri mangsa. Mangsa boleh mengalami kemurungan, gangguan emosi dan paling buruk boleh mencetus keinginan bunuh diri. Jadi untuk menambah kefahaman korang tentang isu penderaan anak-anak, saksikanlah video daripada kami. Selepas bercerai, Puan Syazana mula murung dan mengalami tekanan emosi. Kemarahannya terhadap bekas suaminya dilepaskan kepada satu-satunya anaknya yang bernama Mirza. Pada awalnya, dia hanya memarahi dan menengking. Lama-kelamaan, keadaan menjadi keruh apabila dia mula memukul dan mencederakan anak tunggalnya, Mirza. Kau diam sekarang. Kau nangis lagi. Kau kuat lagi. Kuat lagi kau nangis. Kau dengan bapak kau sama je menyusahkan hidup aku. Pakai kau je sama je dengan perangai bapak kau. Kau memang anak tak guna. Kau diam sekarang. Kau nangis lagi. Kuat lagi. Kau berani dah kau nangis lagi. Kuat lagi. Aku cakap sekarang. Kau memang anak tak guna. Anak besar dengan kau. Kau memang bapak kau malu di dunia ni dah. Mirza, you okey tak? Kalau you ada apa hal boleh bagi tahu kepada I. Tak. Saya okey saja. Rasanya saya tak sibuk lah. Saya gerak dahulu. Okey. Bye. Kenapa tak tanya jadi macam buka-buka? Kenapa tak menampak? Aku dengar juga. Aku dengar. Si Syazana tu pun jerit-jerit. Kenapa? Aku dengar macam menangis. Kau buat juga. Baca pun. Menangis. Tu ada aku bicara. Ada? Dia cabut kenapa? Jangan pukul dia. Dia sakit. Aku tahulah jaga anak aku. Aku tak nak sibuk dengan aku lah. Mungkin saya tak sibuk. Keesokan harinya, Kang Yu, seorang jiran yang prihatin, mengunjungi balai polis untuk melaporkan bahawa dia mendengar pukulan dan jeritan dari rumah Syazana malam semalam. Beliau memberikan keterangan lengkap kepada polis untuk membantu dalam siasatan yang lebih lanjut. Mirza dengan perasaan berat menceritakan insiden yang berlaku di rumahnya, menyuarakan isi hati sebagai mangsa. Beliau berharap agar tindakan segera dapat diambil untuk melindungi dirinya, memastikan keselamatannya dan memberikan keadilan kepada mereka yang mengalaminya. Puan, kami telah dapat laporan ini, jadi Puan bersalah. Jadi perkara ini adalah melanggar undang-undang dan menidakkan kebajikan anak Puan sendiri. Jadi ini kami harus tangkap Puan. Jadi berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Kita tak beres ni Syazana ni. Ya, kita tak. Kalau lagi susah dengan anak. Itulah anak ni perlu disayang, perlu dipukul-pukul. Kita anak ni ada Allah. Kita tahu. Laju polis ni semua kerja. Berat bahu mengalas beban. Salah satu faktor penderaan kanak-kanak ialah masalah kewangan.
Masalah kewangan atau tekanan kerja yang dihadapi oleh ibu bapa juga boleh menjadi faktor penyumbang kepada berlakunya penderaan kanak-kanak. Ramai ibu bapa yang menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut yang mendorong mereka melepaskan tekanan mereka dengan menyakiti atau memukuli anak-anak. Contohnya jika wang tidak dapat diuruskan dengan baik, anak-anak akan terabai dari segi hak asasi yang tidak terjaga. Apalagi dalam zaman moden ni, di mana teknologi semakin canggih, kos hidup di mana semakin tinggi, menyebabkan golongan berpendapatan rendah mengalami kesukaran hidup. Jadi ini jelaslah bahawa masalah kewangan boleh mengakibatkan kes penderaan kanak-kanak berlaku. Salah satu punca kepada kes penderaan anak ialah masalah institusi keluarga. Institusi keluarga ini ialah maksud cara kita berinteraksi di dalam sesebuah kekeluargaan, sama ada daripada ibu bapa dengan anak, sesama adik-beradik atau dengan saudara mara. Namun, jika masalah ini berlarutan, ia boleh menyebabkan ibu bapa memberikan layanan yang buruk kepada anak-anak mereka. Sebagai contohnya, seperti kes yang di mana ibu bapa yang bercerai, mereka tidak melihat kesalahan tersebut daripada sudut diri mereka sendiri, namun mereka meletakkan kesalahan tersebut kepada anak-anak mereka. Sama ada mereka akan menderanya ataupun mereka boleh mengatakan yang mereka ialah punca kepada perceraian mereka. Hal ini boleh menyebabkan anak-anak tersebut terganggu emosi dan mental mereka kerana mereka akan rasa bersalah terhadap kes perceraian yang berlaku kepada ibu bapa mereka. Justru, perkara ini dapat merosakkan mental dan fizikal anak-anak tersebut. Baiklah, yang seterusnya, kekurangan ilmu dalam penjagaan kanak-kanak juga merupakan faktor yang besar ataupun serius dalam isu penderaan kanak-kanak. Kenapa? Sebab kalau kita perasan, zaman sekarang ni banyak pasangan yang berkahwin muda dan mereka ni belum pun bersedia untuk memikul tanggungjawab mereka sebagai ibu bapa dalam sesebuah keluarga. Jadi dalam hal ini, mereka pasangan muda ni belum berfikiran yang cukup matang dan cukup profesional untuk menjadi ibu bapa. Tambahan pula, orang muda zaman sekarang, mereka kebanyakan tidak pandai mengawal emosi mereka sendiri. Jadi dengan perkara ini, mungkin apabila anak-anak melakukan perkara-perkara kesalahan yang kecil seperti berlari, tidak mendengar kata, menangis sepanjang hari, perkara ini akan membuatkan mereka senang untuk melakukan tindakan melulu seperti pukul, mendera dan sebagainya. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa kekurangan ilmu dalam penjagaan kanak-kanak adalah faktor yang besar dan serius dalam kes penderaan kanak-kanak. Jadi semua ibu bapa dan mana-mana pihak yang berkaitan perlulah sedar bahawa pentingnya ilmu dalam menguruskan anak-anak dalam sesebuah keluarga. Langkah seterusnya ialah dengan memperkukuh jalinan kejiranan. Ibu bapa boleh meminta bantuan jiran untuk menjaga anak sekiranya berlaku pergaduhan agar tidak mengganggu emosi anak. Hal ini supaya dapat menjauhkan anak dan ibu bapa daripada pergaduhan yang tidak sepatutnya. Jiran-jiran juga perlulah peka dengan situasi satu sama lain supaya dapat membantu dan mengelakkan situasi menjadi lebih kritikal. Sekiranya sesuatu penderaan berlaku, jika satu jiran mengambil tindakan lebih awal, maka keadaan dapat diredakan dengan lebih cepat berbanding jika jiran tidak mengambil cakna tentang kejiranan mereka sendiri. Langkah-langkah yang mengatasi kes penderaan anak-anak ialah memberi kaunseling psikologi. Kaunselor boleh memberi kaunseling psikologi kepada ibu bapa supaya dapat memberi cadangan untuk menangani emosi masalah sendiri. Contohnya, seorang ibu bapa yang mempunyai emosi stabil mempunyai cara sendiri untuk menanganinya. Oleh itu, kes penderaan anak juga dapat dikurangkan. Kaunseling psikologi adalah sangat penting kerana apabila ibu bapa mereka mempunyai emosi yang stabil, kanak-kanak mempunyai satu persekitaran pertumbuhan yang memenuhi kasih sayang ibu bapa yang menggerakkan perkembangan fizikan dan mental kanak-kanak. Anak-anak juga mempunyai zaman kanak-kanak yang gembira kerana ibu bapa sayang akan mereka. Sidang adalah salah satu langkah untuk mencegah penderaan kanak-kanak. Jadi, pelaksanaan yang tegas dalam undang-undang untuk melindungi kanak-kanak dari penderaan. Langkah-langkah konkret perlu diambil oleh pihak berkuasa dan agensi berkaitan untuk memastikan bahawa undang-undang itu tidak hanya sekadar menjadi perkataan bertulis, namun benar-benar diamalkan dan dikuatkuasakan. Menerapkan undang-undang dengan tegas juga boleh melibatkan pengenalan hukuman yang sesuai dan menyeluruh terhadap mereka yang melakukan penderaan terhadap kanak-kanak.